Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat Surau Taman Sri Sentosa Fasa 2? Jadi Alhamdulillah kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk bertemu dalam tazkirah online kita. Jadi insya-Allah semoga usaha kita ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam perintah kawalan pergerakan dah lebih daripada sebulan ni. Jadi moga-moga apa yang kita buat ini diganjarkan oleh Allah Subhanahu Taala. Tuan-tuan jadi kita sambunglah. Kita punya tazkirah kita masih lagi di dalam bab ketakwaan, iaitu sifat berhati-hati. Jadi kita sambung kisah yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaga sepanjang malam kerana risau termakan tamar sedekah. Pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat tidur sepanjang malam dan asyik membolak-balikkan lambung sahaja. Lambung ni maknanya perut pusing sana pusing sini. Salah seorang isteri baginda sallallahu alaihi wasallam telah bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa tuan tidak dapat tidur?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ada sebiji tamar terletak di suatu tempat. Saya telah mengambil tamar itu lalu makan supaya tidak membazir. Sekarang saya terfikir mungkin tamar itu ialah tamar sedekah." Jadi Rasulullah SAW ni memang tidak orang cakap sebabkan nak menjaga taraf Nabi SAW ni, Nabi memang tak dibenarkan untuk makan benda yang sedekah. Jadi risaunya baginda apabila termakan kurma dan diingat benda tu kurma sedekah. Okey, baik. Mari kita dengar tentang keterangan dia. Kemungkinan besar tamar itu ialah kepunyaan Rasulullah SAW sendiri. Oleh kerana harta sedekah pun dihantar ke rumah baginda SAW, maka kesangsian itu menyebabkan baginda SAW tidak dapat tidur sepanjang malam. Bimbang tamar itu ialah tamar sedekah. Jika demikian berarti baginda SAW telah makan harta sedekah. Inilah keadaan penghulu kita. Hanya kerana sedikit kesangsian baginda SAW tidak dapat tidur, berbolak-balik gelisah sepanjang malam. Sementara itu lihatlah keadaan umat baginda SAW. Dengan perasaan bangga mereka melaungkan bahawa mereka ialah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka masih terus mengambil rasuah, memakan riba, mencuri, merompak dan memakan pelbagai jenis harta yang haram. Jadi tuan-tuan maknanya dekat sini Rasulullah nak ajak kita bahawa nak dapatkan sifat ketakwaan tak boleh pun makan benda-benda yang syubhah. Level-level baginda, makam-makam baginda ini, baginda Rasulullah SAW ni tinggi. Maknanya sedekah memang tak boleh makan. Jadi kita sedekah boleh, namun kita langgar belaka. Kan? Benda-benda yang haram pun kita tibai semacam. Cuma bila kita tengok zaman COVID-19 ni, bila kena COVID-19 ni ramai orang bila dah kena PKP tak boleh buat kerja, kan? Jadi kewangan ni memang adalah satu kekangan. Dan kalau kita tengok mana saudara mara kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita memang yang putus dari segi sumber pendapatannya. Jadi mereka ni memang mengharapkan sedekah lah. Memang harapkan sangat sedekah. Jadi insya-Allah tuan-tuan. Jadi makna kita ni yang mana ada rezeki yang berlebihan, nak tanam sifat takwa, amalkan sedekah. Amalkan sedekah. Jadi bila sedekah ni maknanya banyak dapat membantu orang lain lah. Jadi mana saja orang-orang yang amat memerlukan, bila kita tengok pihak yang suka bagi sedekah pun ramai, orang yang nak memerlukan sedekah lagi ramai, perlukan banyak bantuan. Jadi bila tentang sedekah ni tuan-tuan, maknanya tingginya level sedekah ni sebenarnya juga nak diberitahu bahawa tentang dalam surah Al-Munafikun telah dinyatakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin. Jadi nak bagi tahu bahawa Allah berfirman, dan belanjakanlah sedikit rezeki. Makna kita sedekahlah, kita dermalah, kan, yang kami kurniakan kepada kamu. Maknanya Allah nak kita ni ada rezeki, ada sumber pendapatan, bagi sedekah, keluarkan sedikit sebelum kamu mati, menemu maut. Ahadakumul maut. Maknanya kadang-kadang bila kita ni tengah duit banyak, badan sihat, kita tak rasa nak sedekah. Sebab apa? Banyak rasanya kita nak guna banyak lagi lama benda tu. Tapi jangan jadi macam tu. Dalam surah Al-Munafikun ini Allah mencela orang yang duit banyak, tengah sihat, tak nak sedekah dengan orang. Nanti bila dah nyawa sampai ujung halkum ni, bau sibuk sangat.
nak sedekah dengan orang. Bila nak cakap bagi tahu dekat anak, bagi tiga. Anak pun tak faham apa cakap. Tiga apa? Tiga ringgit, 300, 3,000. Jam tu bila nyawa dah ada sampai ke halkum, memang confirm bukan harta kita dah. Mana tidak ada apa-apa ganjaran untuk kita. Jadi sebenarnya kita nak kena sedekah, badan tengah sihat ni lah yang kita kena sedekah. Mana belum sampai mati kita. Mana ahadakumul maut. Tapi ini apa yang Allah cela kaum-kaum orang munafik ni. Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka mereka ini berkata, minta kepada Allah, ya Allah, pulangkan aku balik pada masa yang singkat, walaupun sesingkat-singkatnya. Aku nak kembali. Aku nak kembali pada dunia itu, nak buat kebajikan, dia bagi tahu. Dia kata apa? Fa asaddaka wa akum minas solihin, supaya aku boleh bersedekah. Moga-moga aku termasuk dalam orang-orang yang soleh. Jadi inilah sebenarnya orang munafik. Allah, na'udzubillah. Kita tak nak jadi macam tu, tuan-tuan. Jadi makna kita binalah rasa benar. Allah perintahkan, Allah ingatkan kita macam-macam benda dah. Jadi kita tak nak jadi macam orang munafik. Jadi bagaimana pentingnya untuk kita sedekah. Nak tanam sifat takwa, sedekah kena ada. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan. Jadi serba ringkasnya, moga-moga Allah berkatilah apa saja usaha kita. Kita doakan kepada orang di luar sana yang banyak bersedekah untuk membantu orang-orang yang miskin ni, yang memerlukan bantuan ini. Mereka ni dimurahkan rezeki lagi, diberikan keberkatan, badan mereka sihat, dimurahkan rezeki itu biar banyak-banyak, dan masih sanggup istiqamah untuk bersedekah kepada orang yang memerlukan. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi itulah sekadar itu sajalah tazkirah ringkas kita pada malam ini. Jadi kita tangguhlah majlis kita ingin dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi